أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم. Sesungguhnya kamu wahai orang-orang musyrik akan merasai azab seksa yang tidak terperi sakitnya
Dan kamu tidak dibalas melainkan dengan balasan yang sepadan dengan apa yang kamu telah kerjakan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. Mereka itu beroleh limpah kurnia yang termaklum, iaitu buah-buahan yang lazat, serta mereka mendapat penghormatan di dalam syurga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin kebesaran. Diedarkan kepada mereka piala yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Minuman itu putih bersih lagi lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. Sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka. Lagi yang amat indah, luas matanya. Putih kekuningan seolah-olah mereka telah burung kesuari yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Tinggallah penduduk syurga itu menikmati kesenangan. Lalu setengahnya menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanyaan. Seorang di antaranya berkata, sesungguhnya aku di dunia, dahulu ada seorang rakan yang menempelak daku. Katanya, adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengakui benarnya kebangkitan orang-orang mati pada hari akhirat? Adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas apa yang telah kita lakukan? Setelah menceritakan perihal rakannya itu, ia berkata lagi, adakah kamu hendak melihat keadaan rakanku yang ingkar itu? Maka ia pun memandang ke arah neraka. Lalu dilihatnya rakannya itu berada di tengah-tengah neraka yang menjulang-julang. Ia pun menempelaknya dengan berkata, demi Allah, nyaris-nyaris engkau menceburkan daku dalam kebinasaan. Dan kalau tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku dengan hidayah petunjuk, saya akan menjadilah daku dari orang-orang yang dibawa hadir untuk menerima balasan azab. Kemudian ia berkata kepada rakan-rakannya yang sedang menikmati kesenangan di syurga bersama, bukankah kita setelah mendapat nikmat-nikmat ini tidak akan mati lagi, selain dari kematian kita yang dahulu, dan kita juga tidak akan terkena seksa? Sesungguhnya nikmat-nikmat kesenangan syurga yang demikian ialah sebenar-benarnya pendapatan dan kemenangan yang besar. Untuk memperolehi kejayaan seperti inilah, hendaklah orang-orang yang beramal melakukan amal usahanya dengan bersungguh-sungguh di dunia. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah As-Saffat. Surah yang ke-37 pada juzuk yang ke-23. Bermula ayat yang ke-38 sehingga ayat 61. Ayat-ayat yang kita bacakan ini sambungan kepada azab yang akan diperolehi oleh orang-orang kafir serta penghinaan. Dan juga ayat ini menceritakan balasan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan ikhlas. Dengan disebut nikmat yang berupa makanan, minuman, tempat tinggal, isteri atau pasangan, dan juga lain-lain nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala ceritakan secara lebih panjang berbanding surah sebelum ini, surah Yasin. Surah Yasin diceritakan nikmat ahli syurga tapi tak sepanjang ini. Maka dalam surah Saffat diceritakan panjang lebar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada ahli syurga. Kalau semalam kita menceritakan tentang bagaimana dialog orang kafir dalam neraka, bila mereka saling salah menyalahkan antara pemimpin yang dipimpin. Mereka diceburkan atau dihumbangkan ke dalam neraka dengan tiada bermanfaat perdebatan ataupun salah menyalah antara satu sama lain, kerana kedua-duanya akan diazab oleh Allah dengan azab yang sama.
Artinya yang punca menyesatkan dan yang sesat dua-dua salah. Kerana mereka mengikuti kekufuran. Maka ayat ini sambungan pada ayat yang sebelum ini kita baca. Bila Allah berkata kepada ahli neraka yang tidak beriman pada hari kebangkitan semula dengan firman-Nya, innakum ladzaikul azabil alim. Sesungguhnya kamu akan merasakan azab yang amat pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu dibalas oleh Allah dengan keadilan Allah sesuai dengan pelakuan kamu. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah tidak akan menghukumi hamba-hambanya melainkan dengan keadilan. Kalau sekiranya yang kafir sekalipun hanya dibalas dengan kesalahan yang mereka buat. Tidak diazab pada kesalahan yang mereka tak buat. Apatah lagi orang beriman. Kerana Allah itu maha adil. Dan Allah Ta'ala dalam ayat yang banyak menjelaskan bahawa Allah tak akan berlaku zalim pada mana-mana hamba. Firman Allah Ta'ala, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah tidak akan menzalimi mana-mana hamba. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah tak akan zalim. Artinya orang kafir yang dimasukkan dalam neraka itu dengan keadilan Allah. Mereka telah diberi usia, umur, mereka telah disampaikan dakwah, diberi ilmu, diutuskan rasul, dihantar pemberi amaran, diberikan akal fikiran, namun mereka tak guna itu semua. Maka datang hari di mana mereka diazab oleh Allah dengan perbuatan mereka sendiri. Baik, sesudah Allah menyebut tentang orang-orang kafir dan balasan yang mereka perolehi. Maka sebagaimana metode Al-Quran, Allah dengan segera menceritakan nikmat ahli syurga. Supaya orang-orang kafir di dunia ini melihat hebatnya syurga. Yang Allah tak mendatangkan ayat ini dalam tempoh yang panjang. Dengan maksud di tempat lain baru cerita, tak. Terus direct. Cerita ahli neraka, cerita ahli syurga. Cerita ahli syurga, cerita ahli neraka. Supaya cepat mereka buat keputusan. Cepat umpama kita beritahu satu barang. Barang ni asli, elok, tahan lama 10 tahun. Tapi harga dia RM100. Barang ni sekejap je, pakai 2-3 kali mungkin rosak, harganya RM30. Maka orang yang cepat kata saya nak ini. Yang RM100. Maka pilihan dia. Maka tidak lagi salah penjualnya. Demikian bila Allah cerita ini nerakanya, bentuk azabnya, sebab dia azabnya, dan apa yang berlaku nanti penyesalan dan salah menyalah antara kamu. Dan ini syurganya, apakah amalan yang dilakukan serta balasan yang Allah Ta'ala berikan kurniaannya. Maka Allah Ta'ala menyebut dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman. Illa ibadallahil mukhlasin. Melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah menyebut perkataan ikhlas. Di sini maksudnya hamba yang beriman. Kerana keimanan yang sebenar ialah keimanan yang ikhlas kepada Allah. Bila melakukan amalan tanpa riak, tanpa sombong. Bila melakukan ketaatan, bila melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, ikhlas dalam beragama. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan mukhlisina lahuddin, sifat orang beriman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk ikhlas dalam beragama. Ikhlas artinya tidak dilakukan hal agama untuk orang, mendapat pujian orang, mendapat balasan orang, bukan, mendapat balasan Allah. Maka ikhlas. Maka kata Allah, hamba Allah yang ikhlas. Kenapa Allah sebut ikhlas? Kerana ini darjat tinggi dalam amalan. Bila kita buat satu amalan, darjat tertingginya ialah ikhlas pada Allah. Sebab itu satu amalan yang ikhlas jauh lebih besar daripada amalan lain yang tidak ikhlas. Dan nilai ikhlas tadi akan mengangkat amalan tersebut walau kecil. Sekecil mana pun kalau dia ikhlas, nilainya besar. Allah mengangkatnya. Maka Allah menyebut sifat paling utama. Supaya sifat ini kita cari, ikhlas. Kita mencarinya dalam setiap amalan kita. Kita mencarinya sebagaimana kita mencari dunia kita. Kita mencarinya sebagaimana kita cari pasangan kita. Kita mencarinya sebagaimana kita cari rezeki kita. Dia tak boleh berhenti. Tuan-tuan cari rezeki berhenti ke? Mungkin berhenti sehari dua tapi terus sambung balik. Sambung balik sampailah kita mati. Atau kalau dah pencing pun cari rezeki lagi.
Demikian kita cari ikhlas. Kerana ikhlas dia tak akan menetap-tetap di hati seseorang. Mungkin hari ni ikhlas, esok cerita lain pula. Menjadikan seorang mesti mencarinya setiap hari. Memohon kepada Allah untuk ikhlas. Baik, ini darjat tertinggi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, ulaika lahum rizqum ma'lum. Bagi mereka itu rezeki yang maklum. Apa maksud rezeki yang maklum? Maksud rezeki yang maklum yang rezeki yang baik. Rezeki yang sentiasa berterusan tanpa putus. Diberikan kepada mereka pagi dan petang, siang dan malam. Walaupun kita dah kata pandangan ulama istilah pagi petang dalam syurga cuma merujuk kepada suatu yang senantiasa, bukan pada waktu atau masa. Jadi bila sebut pagi petang artinya sepanjang waktu. Bila kita sebut siang malam maksud sepanjang waktu. Macam kita cakap dengan saya ni kerja siang malam Ustaz. Maksudnya apa? Ya ke kita kerja siang malam? Malam kan tidur. Kita nak beritahu satu benda, kita bersungguh-sungguh buat. Saya kerja siang malam. Bersungguh-sungguh lah, malam pun kita tidur, siang pun kita tidur. Kita ambil bahagian kita. Itu ungkapan. Bila disebut diberikan rezeki ahli syurga pagi dan petang, yakni sepanjang ni. Siang dan malam sepanjang kita dah sebut sebelum ini. Oh, dalam syurga tak ada malam. Tak ada siang. Ia waktu yang diterangi oleh nur Allah Subhanahu Wa Taala. Ia cuma gambaran waktu, kadar waktu siang. Tetapi bukanlah waktu malam yang sebenar. Melainkan malam itu bukan terhasilkan tenggelam matahari. Kan tiada matahari dalam syurga. Tapi kerana hijab yang Allah turunkan, maka jadi gelap malam untuk dinikmati. Bukan untuk ditakuti. Bila mereka nak siang, mereka siang. Bila mereka nak malam, mereka nak malam. Kemudian kata Allah bagi mereka rezeki yang berterusan, yang mereka akan menikmatinya dengan penuh ketenangan. Lalu Allah menyebut antara rezeki itu fawakihu, buah. Ahli syurga makan buah bukan untuk jaga kesihatan. Bukan untuk diet macam kita sini. Kalau makan buah sebab apa? Sebab nak jaga kesihatan. Doktor pun pesan makan buah banyak-banyak. Sebab apa? Jaga kesihatan. Buah kena makan banyak. Untuk apa? Mudah beraknya. Bagus untuk kesihatan. Dan kita sebut, bila sebut makan buah sebab diet. Tapi dalam syurga tak ada istilah itu kerana tiada kematian, tiada penyakit dalam syurga. Ahli syurga dia tak makan buah sebab diet. Dan dia juga tak makan buah sebab jaga kesihatan. Tak ada istilah sihat sakit di sana kerana semua sihat. Tak ada penyakit. Mereka memakannya dengan taladzuzan. Taladzuzan, yakni kesedapan, sedap, makan sedap. Makan kerana sedap buah-buahan tersebut. Kemudian kata Allah, wahum mukramun, dalam keadaan mereka dimuliakan. Baik, bila sebut mereka dimuliakan, artinya tiada kepenatan bagi mereka. Tak payah susah-susah mereka nak ambil nikmat. Ada khadam bagi mereka. Ada khadam yang Allah sebut dalam Quran, dalam ayat yang lain. Wildanu mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Iaitu anak-anak kecil yang bagaikan batu permata yang berselerakkan di atas tanah. Yang datang membawa teko-teko, piala-piala, kendi-kendi air. Yang mencurah kepada ahli syurga. Tuang kepada ahli syurga. Keadaan anak-anak yang cantik cerita. Khadam ini. Dia bukan khadam untuk buat kerja keras. Bukan. Khadam untuk buat kerja mewah. Kita kan kalau sebut khadam nak badan berketul-ketul biar besar sebab nak buat kerja berat. Sebab sana tak ada istilah kerja berat. Maka khadam itu ialah khadam dalam keadaan dipanggil tarfih. Khadam dalam kemewahan. Bukan khadam sebab kita ni tak larat nak buat kerja. Bukan khadam kerana perkara itu berat kena angkat di khadam. Tapi untuk lambangkan orang ni mulia. Itu dilayani oleh khadam untuk tunjuk dia mulia. Untuk tunjuk dia dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Allah, selepas menyebut tentang mereka ini dimuliakan, jadi mereka mendengar kalam Allah Ta'ala dalam syurga. Mereka diberikan segala mahkota kebesaran, pakaian kemuliaan, dengan khadam, segala kemewahan. Ini perkataan mukramun. Kemudian Allah menyebut, apa perkataan mukramun, kata Allah, fi jannatin na'im. Mereka senantiasa berada dalam syurga yang na'im, yang punyai pelbagai nikmat. Ala sururim mutaqabilin. Mereka duduk di atas kerusi. Perkataan surur ialah kalau seorang kalau kahwin,
Maka kursi apa yang paling hebat sekali? Kursi pengantin. Kita sebut sebagai, mungkin kita sebut sebagai apa ni, pelananya, mungkin kita sebut sebagai tempat yang paling mewah untuk diduduk oleh pengantin-pengantin. Tempat paling mewah sekali, depan sekali. Ini kursi pengantin. Tak ada orang yang boleh duduk. Tak layak pun orang yang duduk. Yang boleh duduk orang ni. Kalau ada sibuk-sibuk duduk, kena tenang tu. Kau bukan pengantin, dah tua dah, bukan pengantin lagi. Ni dia kursi pengantin. Maka ini disebut suruh. Iaitu setengah diterjemahkan atas pelamin-pelamin. Setengah menterjemahkan perkataan ni, setengah disebut dipan-dipan. Atau maksudnya ialah kerusi-kerusi yang paling rehat untuk mereka duduk. Sofa-sofa, setengah terjemah. Ini sekadar terjemahan dunia untuk kita faham. Hakikatnya kursi paling hebat. Mereka duduk, kata Allah Ta'ala, mutaqabilin, dengan cara mengadap wajah. Dengan penuh gembira. Ahli syurga tak akan melihat leher orang lain. Dia akan melihat wajah. Sesama ahli syurga melihat wajah dengan wajah. Mereka tak lihat belakang leher. Mereka melihat wajah. Dengan keadaan gembira, dengan keadaan tersenyum senantiasa. Kata ulama, la yanzuru ba'duhum fi qafa ba'din fasaru yajma'una bainal mut'ati bainal mut'atil madiyyati jasadiyyati wal mut'ati ruhiyyati insaniyyati. Mereka tidak melihat belakang leher ahli kawan mereka, takkan. Maka Allah himpunkan mereka dengan nikmat makan minumnya dan nikmat persahabatannya. Nikmat kekeluargaannya. Maka ini bila Allah menerangkan tentang makan ahli syurga dan juga menerangkan tempat tinggal ahli syurga. Kemudian Allah menyebut tentang sifat minuman ahli syurga pula. Kata Allah, tutafu alaihim bika'sim min ma'in. Mereka dibawa dengan piala-piala yang dipenuhi dengan air daripada sumber air, mata air yang mengalir. Air ini air apa? Kata Allah, iaitu air arak. Bayda lazzatil lisyaribin, sifatnya putih melepak. Yang merupakan kelazatan bagi yang meminumnya. La fiha ghaulun, tak ada bahan yang menambahkan, yang menyebabkan penyakit. Walahum anha yunzafun, dan tidaklah mereka mabuk. Allah menyebut bahawa di antara nikmat minuman di syurga ialah arak. Arak ini diambil daripada sungai Arak. Bukan arak ni ambil dalam tempayang ke, dalam baldi ke, dalam tong kayu, bukan. Nak beritahu hebat ni, sungai. Sungai Arak. Diambil oleh khadam-khadam. Dengan piala-piala. Yang ni gelas cawan-cawan ahli syurga diambil. Dan diberi minum kepada syurga. Dan sifat arak ni Allah sebut 3. Pertama, bayda, warnanya putih. Lebih putih daripada susu. Allah sebut 4 sifat. Bayda. Yang kedua sifatnya lah lazzah. Lazzat sangat. Lazzatil lisyaribin. Yang ketiga, la fiha ghaulun. Tak ada bahan yang menjadikan penyakit. Kalau kita tengok kat dunia, dalam arak tu ada bahan yang menyebabkan penyakit. Maka seorang minum boleh menyebabkan mati. Sebagaimana banyak kes-kes kematian disebabkan arak ni. Wa imma arak yang mereka buat sendiri, buat cara kilang. Bukan diceritakan di kelab-kelab malam dekat UK, ambulan tunggu di luar kelab malam. Sebab tahu malam ni mesti ada orang mabuk dan ada orang mati kerana mabuk. Dan mereka tak boleh halang atas nama kebebasan. Akhirnya mati. Sehingga setiap satu malam sampai 13 orang mati. Kerana dalamnya apa? Di dalamnya ada ghaulun. Arak tu ada perkara yang membahayakan. Kesan tindak balas pembuatan arak ada perkara yang membahayakan. Kemudian kata Allah, walahum anha yunzafun. Dan bila minum arak tidak menghilangkan akal. Atas dunia kalau orang minum arak, apa jadi? Tak sedap. Tak sedap, bau dia tak sedap. Minumnya pun tak sedap. Tapi kerana nak tunjuk ego. Kerana arak ini manusia jadikan sebagai minuman ego. Minuman kuasa. Minuman orang hebat. Sebab jika tunjuk hebat kaya, tunjuk arak. Apa pun tunjuk arak. Ya, mereka bersepakat untuk tonjolkan benda tu. Dan Allah nak menghina para peminum arak di dunia. Dan beritahu arak yang kamu minum itu langsung tak ada manfaat walaupun kamu nampak hebat, ego. Kerana sifat yang ada pada arak itu semuanya membunuh. Ya, bukan sekadar
tidak lazat. Ia bukan sekadar ada bahan yang boleh membunuh, bahkan ia juga menghilangkan akal. Tak ada apa pun kelebihan. Tetapi oleh kerana dunia kafir ini sepakat mengangkat arak, hatta mereka mempengaruhi dunia Islam untuk jual arak. Mereka mempengaruhi semua syarikat penerbangan untuk jual arak. Hampir macam tidak ada syarikat penerbangan yang tidak ada arak. Hampir macam tak ada. Mungkinlah orang kata ada Saudi, Brunei, ada satu dua. Yang lain ada. Negara-negara Arab yang lain ada. Emirates banyak arak. Di hotel-hotel, hampir hotel ni tak selamat daripada tak ada arak. Khususnya yang jadi 5 star. Angkat dia punya martabat. Cari hotel 5 star, ada arak, banyak arak. Sama ada terang-terangan ke di Sorok macam dia ada arak. Ni Holiday Inn ada tempat bar dia punya arak. Ini Marriott ada tempat besar. Simpan arak besar. Sebelah dia orang makan. Ni hotel-hotel besar ni ada arak. Mereka seperti sepakat satu dunia untuk mengangkat nilai arak. Di semua tempat-tempat berprestij. Ada istiadat negara, pertemuan para pemimpin, jamuan diraja, jamuan dengan negara. Semua mereka cuba tunjukkan arak ni. Dengan harga arak yang mahal juta-jutaan ringgit. Maka Allah menghina orang-orang yang dahulu di dunia. Yang cuba mengangkat nilai arak. Walau arak tu langsung tak ada apa pun faedah. Baik tak lazatnya. Sedap lagi cendol Penang tu. Sedap lagi cendol belakang rumah kita. Tapi oleh kerana mereka mainkan sentimen politik. Tunjuk secara politik ni. Bahawa sekian-sekian. Sebab banyak manusia atas dunia ditipu dengan pelbagai sentimen yang tak ada faedah. Macam kita tengoklah bila mereka jajah Afghanistan. 20 tahun duduk Afghanistan. Sentimennya konongnya ada pengganas. Lalu mereka keluar tinggal macam tu je. Mereka bodohkan satu dunia. Padahal tak ada apa. Mereka serang Iraq, konongnya Saddam Hussein jahat sangat. Serang Iraq, kemudian mereka keluar macam tu je. Mereka meninggalkan pengganas lebih banyak daripada sebelum itu. Huru-hara Libya dan semua negara-negara Islam. Kononnya atas nama keganasan. Mereka tak pernah capai matlamat yang mereka sebut. Kerana ia cuma adalah sentimen. Apa mereka dapat bila mereka jajah Afghanistan? Tak dapat apa. Bahkan tentera mereka pun ramai mati. 6,000 tentera mereka mati. Belum cerita yang cabut kaki, buta mata. 1,000 di hospital tentera ni. Dengan pembelanjaan kos peperangan hampir 6 trilion. 20 tahun. Faedah pun tak ada apa. Tapi mereka mainkan sentimen. Satu dunia sokong dia. Sama cerita Arab, sentimen. Sebab mereka pegang kuasa. Oh Arab bagus. Arab bagus. Akhirnya orang Islam juga dididik untuk minum arak. Yang nak jadi pegawai kedutaan sekian-sekian dididik untuk minum arak. Itu cara berurusan dengan kami. Nak berurusan kami kena minum arak. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang sifat arak dalam syurga. Jauh dengan sifat arak yang kamu cuba angkat. Tak ada langsung kebaikan dia. Melainkan persepsi palsu yang kamu cuba tanamkan. Maka Allah akan beri minum orang beriman arak yang sebenar. Yang berwarna putih melepak. Yang datang daripada sumber mata air. Yang datang dengan sifatnya yang lalat. Yang datang dengan di dalamnya tak ada benda yang membinasakan. Dan tidak juga memabukkan. Kemudian sesudah Allah menyebut minuman. Lalu Allah menyebut pula sifat isteri ataupun sifat pasangan ahli syurga. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka para bidadari yang hanya memandang kepada mereka. Artinya Allah sediakan dalam syurga pasangan kepada ahli syurga dengan wanita-wanita berupa isteri dan bidadari yang qasiratut tarfi. Kata qasiratut tarfi tidak memandang orang lain melainkan memandang pada pasangan. Perempuan yang cantik ini, yang lawa ini cuma tengok suami dia, tengok. Tak tengok lain, dia tak tengok telefon. Dia tak tengok TV. Kalau bini kita lawa hari ni, dia tak tengok kita, tengok telefon, baca WhatsApp. Kita tak tengok. Kita tak ada pun kata bang bila nak balik. Dia tengok TV, dia tengok sekian. Kita pun sama juga. Kita pun tak tengok bini, tengok telefon juga. Tengok TV, tengok sekian. Ini nikmat pasangan di syurga ni. Pasangannya melihat tanpa mengalih pandangan kepada ahli syurga. Ka'annahunna baydun maknun. Umpama
kulit mereka yang putih melepak itu bagaikan telur kasawari. Telur burung unta yang disimpan, ditutup. Jadi kalau kita tengok burung unta bila dia bertelur, dia pun jaga telur dia. Dan bila dia lari, dia akan tutup dengan bulu dia. Tutup. Maka nampak putih kekuningan daripada jauh. Tuan-tuan kena tengok dokumentari, baru faham ni. Saya dah tengok banyak kali dah. Ceritanya bagaimana telur kasawari, telur burung unta yang disimpan, yang dijaga oleh ibunya dengan baik. Dia kalau burung kasawari, kalau kita tengok dia punya cerita dia laki bini jaga telur, bergilir. Ini pasangan, jantan betina dia akan bergilir jaga telur. Kejap jantan, kejap betina. Begitu dijaganya. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai baydun maknun, telur yang tersimpan, terjaga elok. Tak ada yang berani. Musuh dia musang ke, musuh jenis anjing dia ke, yang nak makan telur, semua tak boleh sebab mereka berjaga 24 jam. Mereka tak tinggalkan telur mereka. Lepas betina pergi, jantan datang. Mereka bergilir, berapa jam orang jaga. Maka Allah nak gambarkan putih melepak ni seperti telur yang terjaga di pelihara. Elok dan salam. Itu warna kulitnya, putih kekuningan. Kemudian kata Allah, selepas menceritakan tentang isteri, dah cerita tentang makanan yang berupa buah-buahan, minuman, ini araknya, tempat tinggalnya, pasangannya, maka Allah menyebut sebahagian nikmat syurga lagi. Apa dia? Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Ahli syurga mereka sembang antara mereka. Sebagai satu keseronokan, sembang. Mereka bertemu muka. Mereka ni face to face, bukan Facebook, face to face. Bertemu dengan orang yang mereka sayang. Orang yang mereka cintai, orang yang mereka ziarah. Dan mereka bercakap-cakap tentang apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Dan Allah cerita apa antara tajuk yang mereka bercakap. Ini ahli syurga ni, antara nikmatnya dia akan bercakap semua benda yang berlaku di dunia dulu. Yang berlaku. Yang dia lalui dulu, dia semayang macam ni. Dulu ikut kuliah kuat tidurnya, kuat pontengnya. Dia ceritalah. Yang kawan ni pun cerita, yalah saya pun sama lah. Masing-masing cerita. Bagaimana mujahadah dia, kesungguhan dia dalam melakukan ibadat. Tapi ada satu tajuk yang besar Allah cerita. Mereka bersembang macam kita sembang macam ni. Tapi mereka menikmati sembang, menikmati. Ada satu besar, tajuk besar. Tajuk yang Allah sebut di awal lagi. Apa kata Allah? Qala qail. Berkata salah seorang penghuni syurga itu. Inni kana li qarin. Aku ni ada kawan dulu di dunia. Yaqul, yang kawan ni kafir. Dia pernah kata pada aku, a'innaka laminal musaddiqin? Kamu ni grup orang beriman ke? Grup orang beriman. Ditanya pada aku. Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a'inna lamadinun. Peliklah orang beriman ni, dia kata lepas mati dah jadi tulang belulang dibangkitkan semula. Macam hari ni lah bila orang hina beriman. Ni orang beriman pengganas. Beriman pengganas. Oh, orang beriman yang jadikan isterinya tersimpang di rumah. Saya tak suka orang Islam ni sebab dia suka simpang bini dekat rumah. Tak macam kami. Bini kami expose pada semua orang. Siapa nak pegang pun boleh pegang. Mereka kata begitu. Setiap mereka sebut tentang orang beriman, ada benda yang mereka hinakan. Antaranya mereka ini orang Islam yang kata berlaku balik kebangkitan. Dibangkitkan sudah jadi tulang belulang. Dia nak bawa satu tajuk untuk menghina orang Islam. Konon ni tak logik. Ideologi otak mereka yang dangkal. Kita kena faham bahawa otak kita logik ni terbatas. Sebab mana pun kita berfikir dia terbatas. Sebab itu kita lihat orang akan datang berfikir apa yang kita tinggalkan sekarang. Demikian seterusnya. Kerana apa? Kerana keterbatasan. Dulu kita tak pernah fikir ada telefon. Ada pun telefon publik, kongsi satu kampung. Pakai operator. Dulu. Agak-agak orang masa tu dipikir tak telefon sekarang ni. Tak. Datang sebahagian berfikir telefon sekarang ni. Dan orang yang akan datang, dia akan berfikir sesuatu yang lebih lain pula. Dulu kan bateri telefon besar-besar. Pakai telefon atur besar, mana telefon dia? Dia punya bateri. Bawa macam tu. Macam tentera punya, atur. Lepas atur, bawalah bateri lain sikit besar. Itu pun besar. Lepas tu baterinya makin kecil. Lepas tu ada power bank pula. Lepas tu jenis wireless pula. Lepas kita lihat. Habis yang dulu tak boleh fikir kan? Ya, kerana terbatas. Ini kan kita cerita tentang hari kiamat. Yang Allah cerita benda ni. Dan manusia akan melihat kebenaran dengan peringkat waktu mereka ke depan.
Sehinggalah mereka sampai pada nokta dipanggil khuttah atau dipanggil khattatul hamra, lintasan merah, yang mati. Mereka nampak apa yang Allah cakap. Betul kiamat, betul. Betul kebangkitan semula. Ini melangkaui apa kita sebut sebagai garis merah. Allah suruh kita fikir. Tapi tak semua benda kita boleh fikir. Maka Allah suruh kita beriman. Sebagai satu rahmat kepada manusia. Kerana mereka tak mau fikir jauh. Kita tuan-tuan nak fikir bayar hutang pun pecah kepala. Ini kan nak fikir tentang kiamat. Maka Allah tolong beritahu kepada kita. Kita tak mampu fikir. Tapi lama-kelamaan otak manusia ini, dia mulakan ke depan. Sehingga sampai yang saya sebut garis merah tadi, ini bila berlaku kematian, maka terzahir segala apa yang Allah Ta'ala bicarakan. Tapi waktu itu dah tak berguna, dah habis. Maka orang kafir ni dia menempelak orang beriman. Apakah kita akan dibangkitkan balik? Lalu kata ahli syurga yang teringat cerita dulu di dunia, dia ada member kafir yang tak percaya. Lalu kata dia kepada teman-temannya dalam syurga, qal hal antum muttali'un? Nak tak kita pergi tengok sekejap orang ni? Kita tengok orang ni apa nasib dia, sebab dia tak percaya kiamat, tak percaya kebangkitan semula. Kita pakat tengoklah. Yang di syurga ni, ajak teman-teman syurga yang lain, kita jenguk sekejap. Muttali'. Kita tengok sekejap, kita ngendak sekejap, tengok. Kan di antara nikmat syurga itu, Allah jadikan ahli syurga dapat melihat ahli neraka. Bila mereka menghendakinya. Bila orang ahli syurga nak melihat ahli neraka, mereka boleh melihat. Kerana ada satu pintu daripada pintu-pintu syurga itu untuk melihat neraka. Itu bila ahli syurga nak tengok. Maka kalau mereka tak nak tengok, maka ditutup. Mereka nak tengok, boleh dibuka. Lalu mereka pun tengok. Jom kita tengok kejap. Lalu mereka tengok. Fattala'a. Lalu mereka jenguk. Yang ni kawan yang beriman ni jenguk. Bersama kawan-kawan yang lain. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dia melihat temannya dahulu berada di dalam azab neraka jahim. Api yang membakar. Qala. Lalu ahli syurga ni berkata, Tallahi demi Allah. In kuntu, kata ahli syurga ini, waktu melihat teman kafir ini dalam neraka, qala tallah, in kitta la turdi. Demi Allah, hampir kamu musnahkan aku. Dulu kalau kat dunia aku percaya kepada kamu, aku kafir macam kamu, habislah aku macam kamu hari ini. Hampirlah kata-kata kamu ini nak pengaruhi aku. Hampir. In kitta la turdi. Hampir kamu ini nak musnahkan aku. Dengan bicara kufur kamu. Walaula ni'matu rabbi. Kalau tidakkan nikmat Tuhanku. Lakuntu minal muhdarin. Nescaya aku yang berada dalam neraka. Tapi nikmat Allah. Aku selamat. Daripada dakwah kekufuran kamu. Daripada sifat kamu yang tak nak percaya. Alhamdulillah aku memilih Islam. Maka aku selamat. Lalu sesudah ahli syurga melihat kawannya dalam neraka. Lalu dia bersyukur kerana Allah beri nikmat padanya. Dan mencela temannya dalam syurga. Itulah kamu dulu tak nak beriman. Dan kamu juga hampir nak binasakan. Lalu kembali dialog sesama ahli syurga. Afama nahnu bimayyitin. Kita takkan mati lagi. Kata ahli syurga pada temannya. Illa mautatanal ula. Melainkan kematian pertama kita hari itu je kat dunia. Kematian kita dulu kat dunia dulu. Itu je sekali kita mati. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Oleh kerana kita berada dalam syurga Allah, sekali-kali tak akan azabkan kami. Tak akan azab lagi kita. Ahli syurga menyebut ini sebagai satu nikmat kesenangan. Ini bukan bangga, sombong. Walaupun bangga dan sombong ini tak lagi dikira di syurga. Tapi untuk menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah. Kerana Allah Ta'ala selamatkan daripada diazab dan selamatkan daripada kekufur. Lalu ahli syurga ini menyebut di antara nikmat Allah. Ialah kita takkan mati lagi. Melainkan dulu mati di dunia. Dan kita takkan diazab lagi. Maksud diazab ini bukan sekadar maksud neraka tadi. Termasuk dengan maksud kepenatan-kepenatan yang pernah kita lalui di dunia. Contoh yang kita lalu kat dunia ini. Kita musafir itu azab. Kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu tepisan daripada azab. Susah. Kena beratur, kena check in, kena itu, kena ini. Maka dalam syurga tidak ada lagi bentuk kepenatan. Apa pun. Kerana semua di syurga dilayan.
tanpa mereka berpeluh ataupun tanpa mereka penat, tanpa mereka berada dalam bebanan, tidak, semua dalam kenikmatan. Bayangkan ini dia namanya negeri syurga. Maka orang yang tidak pernah berangan ke sana, tidak mau bercakap sana, melainkan orang-orang yang bodoh. Kita kat dunia tuan-tuan penuh kelemahan. Di sini tercipta kematian, penyakit, fitnah semua. Maka untunglah orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai syurga ini. Berusaha bersungguh-sungguh dengan harta benda mereka, dengan masa mereka, dengan kesungguhan, mujahadah mereka untuk mendapat syurga yang sehebat ini. Yang tiada tara tandingnya. Kemudian kata Allah, inna hadha lahuwal fawzul azim. Inilah kemenangan yang sebenar. Kemenangan yang paling agung. Tentang manusia, dia ada satu sifat, kita nak menang. Tapi bila kita tengok kemenangan yang kita nak capai tadi, dia bukan kemenangan yang agung. Kemenangan bersifat sementara. Kemudian dikalahkan. Kemudian dipecahkan rekodnya. Kemudian dihilangkan penghargaannya. Dulu kita menang. Lepas tu datang orang lain kalahkan kita. Dulu kita menang, dihargai. Hari ni orang tak hargai kita, orang hargai orang lain. Tentu banyak mana pemain bola sepak. Yang dulu dihargai, sekarang tak dihargai. Banyak mana selebriti dulu dihargai, sekarang tidak dihargai. Kerana mereka tak dapat kemenangan sebenar. Dulu ni boleh masuk sukan Olimpik. Cerita dulu dihargai, sekarang kalau jumpa orang pun tak layan. Orang pun tak layan, tak peduli. Dulu ini juara dunia sekian-sekian. Dulu, sekarang orang tak hargai. Orang pun tak layan. Dulu kalau menyanyi, ramai orang, sekarang tak layan. Jual nasi lemak pun tak nak beli. Kenapa? Begitulah dunia. Dunia yang kita cari kejayaan demi kejayaan, ia bukan kejayaan yang sebenar. Maka Allah Ta'ala ceritakan kejayaan sebenar melalui lidah ahli syurga. Bila seorang itu melangkah ke syurga. Itu kejayaan sebenar. Kejayaan itu kita nak cari. Kejayaan itu yang kita nak bersungguh-sungguh ke arahnya. Yang kita nak berusaha. Bukan kejayaan setakat kita nak menang pingat tu, pingat ni. Yang ternyata tak ada apa. Hari ni kita menang pingat emas, esok orang lain kalahkan kita. Macam kita terhina juga. Hari ni kita menang Piala Dunia, esok kita kalah, macam terhina juga. Jadi tak ada pun kemenangan yang akan bersifat terus atas dunia ni, tak ada. Carilah. Yang kita kata ada dahulu pasukan ni juara Piala Dunia. Lepas tu kelayakan pun tak layak. Akhirnya dihina juga. Orang dah tak ingat dia juara dulu. Begitu pentas dunia tidak akan menghargai apa pun bentuk kejayaan. Ni Perdana Menteri paling hebat, dikagumi. Lepas tu orang tendang dia. Orang dah tak kagum dia. Itu dunia. Kan tak ada kejayaan di sini, melainkan kejayaan sebenar bila seorang melangkah ke syurga. Ini fawzul azim. Kemudian kata Allah, limisli hadha, untuk mendapat semua ini. Segala nikmat yang disebut tadi. Dari awal sampai akhirnya, falya'malil amilun. Maka hendaklah orang-orang yang beriman teruskan beramal. Artinya di sini ayat ini menunjukkan untuk masuk syurga bukan sekadar iman, tapi perlu pada amal. Dan setengah kata kita dah beriman masuk lah tu. Tak, ada amal. Ada tuntutan amal yang perlu dilakukan. Bila mana seorang itu benar imannya kepada Allah, maka akan benar amalannya. Akan bersungguh amalannya. Akan banyak amalannya. Akan meningkat naik amalannya. Kerana ahli syurga dia akan ada sifat-sifatnya. Sifat ahli syurga itu dilihat pada amalannya. Semua amalannya. Dia akan lihat pada kesungguhannya dalam beramal. Nilai amalan itu sendiri. Maka kita ambil contoh ahli syurga para Nabi SAW. Apa yang Nabi-Nabi tunjukkan? Apa yang Nabi kita SAW tunjukkan dalam kehidupan baginda? Beramal. Baik qiyamul lail, baik puasa sunnah, baik baca Quran, baik berjihad, baik berdakwah. Itu yang Rasul sibuk lakukan. Maka itu juga yang ditinggalkan oleh Khulafa' Ar-Rasyidun. Kita baca sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Bahkan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, apa yang mereka lakukan? Beramal. Mereka terus beramal sehingga bertemu dengan Allah Ta'ala. Mereka tak pernah berhenti. Mereka tak cukup dengan gelaran sahabat. Even di kalangan mereka sudah digelar ahli syurga. Tak ada yang goyang kaki. Bahkan makin tinggi gelaran mereka dapat, makin mereka takut. Untuk mereka beramal bersungguh-sungguh. Sebab itu kalau benar gelaran itu kita ada. Gelaran baik kata ahli syurga dan sebagainya, maka akan benarlah perbuatan kita. Tapi kita dah otak ahli syurga tapi amalannya tak menunjukkan. Maka ini ada pembohongan.
ada pembohongan dan tiada bukti yang kita nak sampaikan. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam mendapat segala nikmat ini, maka mesti melakukan amal. Keseluruhan ayat ini menceritakan tentang nikmat syurga yang kita dah sebut, dan di antara nikmat itu ialah ahli syurga akan mengenang kembali apa yang mereka lalui di dunia. Yang susah dapat Islam, dia cerita. Jadi kalau orang tanya ahli syurga ni, apa benda dia buat? Selain makan, minum. Apa yang dia buat? Makannya, minumnya, kerana ini kehidupan abadi. Apa dia buat? Banyak. Dalam Quran kalau kita baca, kita akan dapati apa yang dilakukan. Cukup dalam surah Yasin disebut dengan ringkas. Wa wahum fi syulin fakihun. Mereka sibuk menikmati nikmat dan syurga. Sibuk. Sibuk sangat-sangat. Bukan sibuk penat, sibuk seronok. Sehingga tak ada istilah, ada tak masa mereka termenung ke, masa mereka macam boring, tak ada. Kerana bila orang tu sibuk, dia tak akan mungkin ada boring. Sibuk. Yang boring-boring ni sebab dia tak sibuk. Kita kalau jenis banyak kerja, mana kita nak rasa boring ni? Kita sibuk, selesai, habis dah masa. Demikian di syurga, tapi hari syurga sibuknya menikmati nikmat. Maka Allah menyebut sejumlah nikmat itu, antaranya ialah mereka mengunjung, ziarah menziarahi, dan mereka berbual sesama mereka atas nikmat yang Allah kurniakan, dan mereka bercerita tentang halangan mereka dahulu di dunia untuk melihat orang yang menghalang mereka. Kami nak tengoklah orang yang halang dulu kami, mana dia? Yang dulu suka persendakan kami, mana dia? Yang dulu sekian-sekian, mana dia? Mereka akan tengok. Dan Allah Ta'ala jadikan itu sebahagian daripada nikmat ahli syurga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.